first, Tommy nak tanya dulu korang. Korang dah vaksin ke belum? Hah? Belum? Are you kidding me? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Are You Kidding Me? Episod ke-5. Okay, Tommy dah lama sangat tak upload new episode di channel YouTube Tommy ni, disebabkan oleh banyak perkara lah. Antaranya sebab Tommy sibuk dengan workup Tommy untuk transplant hari tu. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan laju. Jadi Tommy fokus pada tu sekejap. Tommy jenis yang kalau nak banyak-banyak dalam satu masa tu agak sukar bagi diri Tommy lah. So Tommy satu-satulah. So Tommy dah selesaikan tu Alhamdulillah, tetapi tidak boleh lagi menjalankan operation sekarang di kala pandemik ni tengah menggila ni di negara kita. Dan tak apa, Tommy akan tunggu sehingga keadaan reda, insyaAllah. Tak lama lagi insyaAllah, doakan. Tommy dah ada tajuk yang banyak untuk episod-episod ni, tapi Tommy ubah juga sometimes untuk kena dengan situasi yang semasa. So dalam banyak-banyak Tommy punya topik tu, Tommy tak ada pun menyentuh tentang COVID. But I think I need to talk about this, about COVID-19 punya situasi dan juga kita sebagai pesakit dialisis, apa yang kita perlu buat untuk melindungi diri kita dan apa yang kita jangan buat untuk tidak dijangkiti insyaAllah oleh COVID yang sangat jahat itu. Pada yang belum lagi mendaftar, para pesakit, kawan-kawan Tommy semua, kepada yang belum daftar di MySejahtera, silalah berbuat demikian di MySejahtera. Senang je, dia tak minta payment pun awak, just register je, tunggu dipanggil, pergi jab. Okay, and then nanti untuk para pesakit dialisis, kita akan diberi perhatian khas lah oleh petugas-petugas sebab kita ada kondisi kesihatan kan, sakit kita tu. Jadi masa korang pergi nanti akan ada sedikit temu bual dan juga isi form and what not. And masa tu you bagi tahulah keadaan you apa semua. So lepas daripada jab tu akan ada sesi untuk diorang observe dulu you guys macam mana, takut ada kesan sampingan yang berlaku pada waktu tu. Kalau semua okey, boleh balik rumah dan bersedialah macam Tommy makan Panadol siap-siap awal-awal. And after 6 hours pun Tommy makan Panadol untuk mengelakkan demam. Sebab kalau demam dia, menurut orang yang dah jab sebelum Tommy, dia package sekali dengan hidung lah tersumbat, sakit urat lah. So kita yang on dialysis ni, we can't afford that because mungkin hari tu atau hari besok ni kita nak pergi dialysis, jadi kita tak boleh demam. So boleh-bolehnya elak. Jadi begitulah nasihat Tommy, pergi je jab, tak sakit langsung, sekejap je, free pula tu. First of all, kenapa semua para pesakit, kawan-kawan Tommy yang on dialysis ni kena pergi vaksin, okay? Sebab kita, seperti yang kita sendiri tahu, bila kita dah on dialysis ni, kita punya daya ketahanan melawan penyakit tu, okay, immune system kita agak kurang berbanding dengan mereka-mereka yang normal. Jadi disebabkan itu lagilah sepatutnya orang yang macam kita ni mendapatkan vaksinasi, okay, supaya pertahanan badan kita kuat sikit untuk melawan apa yang tidak dikehendaki itulah. Jadi itu adalah sebab yang sangat kukuh kenapa kita kena pergi vaksin. Sama ada anda mendapat Pfizer atau Sinovac atau AstraZeneca, tiga yang berada di negara kita sekarang, tak kisah, okey. Ya, kita dapat tengok keberkesanannya berlainan. Ada yang 95%, ada yang 70%, ada yang less than that. But kalau kita rajin membaca lebih sikit, kita akan dapat tahu kenapa vaksin-vaksin ini kadar keberkesanan dia berlainan. Okay. Ianya salah satu sebab yang Tommy ingat sebab Tommy baca ialah ianya dijalankan pada jumlah manusia yang berbeza, pesakit yang berbeza. Maknanya jumlah tu lah sikit dengan banyak tu, dan juga pada waktu yang berbeza. Jadi keberkesanan juga berbeza. Tidak bermakna yang ni tak bagus, yang ni bagus. Jauh bagus daripada yang ni, tak. So kesimpulannya, apa juga vaksin yang ditawarkan kepada anda, ambillah dengan berbesar hati, okay? So kawan-kawan semua, jangan nak anti-vax, okay? Semua kena vaksin, alright? So bila ramai orang di Malaysia, kebanyakan daripada kita, majoriti daripada kita telah pun mendapatkan vaksin, kita boleh hidup gembira seperti dahulu. Okay, so selagi kita tak dapat immunity kelompok ni,
agak sukar untuk perniagaan dijalankan seperti biasa, aktiviti sosial nak dijalankan seperti biasa, apa-apalah macam wedding pun tak boleh macam zaman dulu lagi, saudara mara ramai-ramai semua kan tak best. So kalau kita dapat kembali balik kepada macam mana kita buat apa yang kita buat dulu, wedding ramai-ramai, ada konsert, ada keraian, ada macam korang punya jom heboh lah apa semua tu kan. Okay, kalau kita tak dapat herd immunity ni, kita tak boleh buat aktiviti macam tu. Nak ke hidup bosan macam sekarang? Berkurung. Boring kan? Tak ada aktiviti apa-apa, tak boleh bersosial, tak tengok wayang pun tak boleh apa semua. Nak jumpa mak ayah kat kampung pun tak boleh. Berapa lama lagi kita larat hidup macam ni kan? Pendapat Tommy sendiri, okay, Tommy rasa kenapa kita kena dapatkan vaksinasi adalah untuk kita punya keselesaan ataupun peace of mind. Okay, kita macam bila kita dah divaksin, okay, ada pertahanan dalam diri kita. Okay, so pertahanan untuk melawan. Jadi ada je orang cakap, tapi kan Tommy, bila dah vaksin pun boleh kena juga. Oh ya awak, ya. Kalau kita dah vaksin pun kita boleh kena. Walaupun kemungkinan tu memang rendah daripada kalau kita tak vaksin. Okay, tapi ya kita boleh juga terkena, tetapi insya-Allah tidak akan termasuk dalam kategori 3, 4 dan 5. 3 kategori yang teruk ni. Kemungkinan kita kalau test kita positif tapi kita tak ada simptom, kita tak terasa sakit seperti mana kalau kita tak vaksin, kita lebih besar peluang untuk masuk di kategori 3 ataupun lebih malang lagi 4 dan 5 yang biasanya sudah mengalami masalah pernafasan dan memerlukan bantuan oksigen. So we don't want this guys. So tak nak. Kita kalau pun ditakdirkan kena 1 dan 2 saja, boleh kita boleh isolate diri kita di rumah sahaja, tak membimbangkan saudara mara apa semualah. Jadi pergilah vaksin untuk peace of mind. Mind you sendiri dan juga mind mak ayah you kat kampung, family you. Bila you dah vaksin tu, semua orang pun dah tahu you vaksin, so semua orang pun macam okay, alhamdulillah, semua orang dah kebanyakan kita dah pun ada shield, ada perlindungan, dah ada apa orang kata? Alamak, apa shield? Dah ada pertahanan lah untuk melawan sedikit penyakit tersebut. Dah ada askar-askar dalam badan ni untuk fight itu COVID yang jahat. Itu 3 sebab kenapa kita kena vaksin dan juga cara hidup lah, lifestyle ketika COVID-19. Okay, so Tommy kalau tak berkurung, kalau tidak ada MCO dan sebagainya, Tommy memang seorang yang social, suka keluar bertemu kawan-kawan, pergi ke acara-acara muzik, kerja Tommy macam biasalah. Tetapi disebabkan MCO, dia punya pusing tu, to be honest, memang meningkatkan kadar stres, meningkatkan kadar tekanan dalam diri Tommy sendiri. Bukan setahun dah guys, kita berkurung dah 2 tahun. Mahu tak stres? Okay. Jadi, mahu atau tidak, suka atau tidak, kita kena menurut apa yang disarankan oleh pemerintah kita. Kenalah kita duduk di dalam rumah dan minimumkan pergerakan di luar. Jadi, sebagai pesakit dialisis, Tommy malahan lebih berjaga-jaga lagi sebab kita tahu kondisi diri kita sendiri kan, 2 hari sekali dah nak pergi dialisis. Okay? Jadi, hari tu agak setahun lebih jugalah di pusat dialisis Tommy, mereka menjalankan tanggungjawab dengan baik sekali dan cemerlang. Tak ada kes positif di center kami, alhamdulillah. Tetapi masuk ke tahun yang kedua ni, kes dah melambung tinggi. Jadi agak membimbangkan bagi kami apabila ada beberapa orang yang positif di pusat dialisis. Jadi pusat dialisis Tommy mengambil langkah yang laju lah. Bagi Tommy sesuatu yang harus dipuji. Mereka mengambil langkah yang segera dan cepat. Dia orang dividekan center Tommy tu dengan ada plastik yang besar sangat, divide sebahagian sana untuk mereka bukan yang positif, mereka yang under pengawasan, observation, dan sebelah sini untuk semua pesakit yang normal, okey, yang tidak ada kontak rapat dan sebagainya, normal lah macam Tommy. Jadi kita telah dibahagikan dan nurse pun juga dibahagikan untuk sebelah sana dan juga sebelah sini. Okay, dia tak bercampur. Okay, so now Tommy nak bagi tahu apa yang perlu anda lakukan sebagai pesakit dialisis semasa pergi ke dialisis dan juga pulang. Baiklah, yang pertama, seperti biasalah pakai
baju yang selesa, okay, tetapi jangan lupa mask, okay, and memang you tak boleh masuk dialysis center pun kalau you tak pakai mask, okay. So you pakai mask yang bersesuaian, okay, sebab awak ada 24 jam kan, janganlah pakai mask yang merimaskan muka awak ke, senang basah or anything, you know. Pilih yang memang sesuai dengan awak, yang selesa, alright. And semasa di pusat dialisis, buat seperti biasa, jangan nak sentuh banyak sangat benda, okay. And sanitize tangan selalu. Semenjak MCO ni di dialysis center, Tommy percaya di dialysis center lain juga ada disediakan cecair sanitizer di setiap meja. Di meja nurse pun ada, di luar pun ada. Jadi kerap-kerap lah sanitize tangan you, okay. Dan jaga kebersihan macam biasa, macam kita pergi dialysis pada hari-hari lain juga, alright. And then selain daripada pakai mask, sanitize your hand kerap-kerap. Kalau boleh, jangan buka mask di dialysis center, kecuali kalau you nak minum dan makan lah sekejap, tak apalah kan. Tapi elakkan kalau boleh untuk buka mask di situ, sebab you know dialysis center ni dia closed confined area kan, dia tertutup, okay. Jadi kita aircon memang ada terbahagi antara sebelah sana dan sini, tetapi dia tetap adalah tempat tertutup. Jadi kita sekadar berjaga-jaga, okay. Sebab itulah apabila ni dah balik dialysis tu, sebelum masuk ke kereta pun Papa Tommy sembur daripada atas ke bawah. Kita baru masuk kereta. So bila keluar daripada kereta, Tommy masuk rumah ikut pintu yang lain. Maksudnya bukan ikut pintu yang orang lain lalu. Okay, Tommy ikut pintu lain, Tommy terus ke bilik air dan masukkan baju semua ke dalam air sabun dan mandi straight away. Tetapi ingin diingatkan di sini bahawasanya tidak semua pasien dialisis balik dengan keadaan yang stabil. Okay, Tommy faham kadang-kadang ada pesakit yang balik dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang BP-nya tak stabil, okay, agak rendah ataupun mungkin terlalu tinggi. Memang nurse biasanya tak akan lepaskan kita balik kalau darah kita terlalu rendah dan terlalu tinggi. Tetapi sebagai seorang pesakit dialisis, memang diketahui bahawasanya darah kita ni memang dia naik dan turun. Okay, jadi mungkin dekat dialysis center darah you macam dah okey sikit, tapi balik rumah it's going down again. You know, tak adalah macam hypo sangat, cumanya mungkin dia agak rendah dan you pun jadi macam penat ataupun sangat penat. Jadi agak berbahaya kalau nak suruh you mandi straight away after you balik dialysis tu. Jadi apa yang Tommy cadangkan ialah kalau tak boleh mandi lagi, okay, so you balik rest dulu. Okay, so sebelum masuk ke rumah, Tommy cadangkan spray dulu dari atas sampai ke bawah. Okay, spray and then rehat. Okay, rehat dan you boleh makan atau minum. Bila dah ada tenaga sikit, baru masuk mandi. Okay, jadi itu yang Tommy buat kalau Tommy macam balik kadang-kadang pening kan. Kalau sorang-sorang dah bilik air tu pun bahaya kan, kan boleh jatuh semua. Especially makcik-makcik, pakcik-pakcik yang ada selalu berlaku hypo ke ataupun pernah terjatuh sebelum ni ke. Okay, so caretakers, anak-anak dan juga para penjaga, sila ambil berat soal ni. Okay, kita memang perlu juga bila balik dialisis tu kita tak tahu apa yang ada pada kita kan. Ya, kita kena ambil langkah pencegahan iaitu mandi teruslah lepas keluar rumah. Tetapi macam kami cakap tadi, pesakit dialisis keadaan dia tak tentu. Okay, jadi kita tak boleh nak memaksa balik mandi terus, tak boleh. Okay, membahaya untuk dia juga kalau andai katanya darah dia tak stabil, dia pening ke apa, it's dangerous. Okay, jadi apa yang kami cadangkan seperti kami cakap tadi lah, sembur dari atas ke bawah dan itu adalah lebih selamat. Okay, ada mungkin pusat dialisis yang buat begitu, tapi atas usaha kita sendiri, balik rumah tu pun ada langkah-langkah yang kita masih boleh kena lakukan untuk kesejahteraan semua orang yang berada di rumah. Okay, kita tak nak bawa apa-apa yang tidak diingini balik rumah. Oh, Tommy baru teringat. Ada semalam Tommy nampak di Facebook ada satu ubat ni, nama dia, okay, sekejap nama dia adalah ubat Ivermectin.
Nasihat Tommy ni adalah untuk kawan-kawan pesakit buah pinggang Tommy sahaja. Bagi pendapat Tommy, jika kita mahu menggunakan ubat ini, consult nephrologist kita dahulu, doktor kita dahulu, sebab ya, keadaan kita tak sama dengan orang normal. Jadi apa-apa pun ubat yang doktor tak prescribe pada kita, tapi kita nampak di mana-mana dan ubat tu didakwa boleh jadi ubat tulani lah, kita kena consult doktor kita. Okay? Jadi jika anda nampak nama ubat seperti yang Tommy sebut tadi, mungkin Tommy akan tunjukkan di screen nanti, sila consult doktor dulu. Dan jangan, apa-apa ubat pun jangan diambil sembarangan. Dan ubat ni, tadi Tommy tanya pada pharmacist tadi, beliau cakap ubat ni hanya boleh didapati di klinik dan hospital kerajaan. Even farmasi pun tak boleh jual. Jadi bila Tommy nampak benda ni kat Facebook, Tommy rasa macam ada yang tak kena. Tapi Tommy nak pesan kepada kawan-kawan Tommy, jangan simply beli and makan saja ubat. Tanya doktor dulu dan kita sahkan sama ada kita boleh mengambilnya ataupun tidak. Okay? Sekian saja video Tommy untuk kali ini, dan Tommy minta maaf banyak-banyak. Tommy jarang naikkan video, tetapi lepas ni Tommy akan lebih kerap naikkan video. Dan jika anda ada apa-apa soalan kepada Tommy untuk ditanyakan kepada Tommy, tulis je dekat ruangan komen kat bawah. Tommy terbuka untuk segala cadangan, kritikan dan sebagainya, boleh tulis kat bawah. Okay? And kalau ada apa-apa soalan pun nak tanya Tommy, boleh tanya dekat bawah, ataupun tanya Tommy dekat Facebook dan IG Tommy. Tommy akan tuliskan nanti kat bawah juga. And itu sahaja daripada Tommy untuk kali ini. Dan Tommy nak ingatkan kawan-kawan patients di luar sana, sama ada anda sudah transplant atau menunggu transplant, anda bakal donor, ataupun anda sedang HD ataupun sedang PD, jaga diri baik-baik, extra careful. Kita kena extra careful lebih daripada orang lain. Okay, sikit, tapi tetap be positive. This thing will pass. Okay, hopefully tak lama lagi. Okay, jadi kita akan hidup normal semula, insya-Allah. Jadi segala yang baik daripada Allah, segala yang buruk daripada Tommy sendiri. Dan sehingga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Apa tajuk ni nanti Tommy beritahu. Okay, Assalamualaikum, selamat malam.